Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Isu pengampunan Najib Razak kembali memanaskan suhu politik negara apabila wartawan veteran Kadir Jasin melontarkan pandangan tajam yang mengundang pelbagai reaksi. Beliau secara sinis menegaskan bahwa Najib tidak dibicarakan atas kesalahan mencuri Milo atau roti Bengali, tetapi melalui proses perbicaraan yang panjang dan teliti di 3 peringkat mahkamah. Najib bukan seorang banduan yang biasa. Kesnya melibatkan skandal keuangan terbesar dalam sejarah negara dengan implikasi yang meluas bukan sahaja kepada Malaysia tetapi juga reputasi negara di mata dunia. Ini bukan satu kes yang kecil yang boleh diselesaikan dengan kompromi mudah atau manipulasi dengan tekanan politik. Kadir Jasin menekankan bahwa 9 orang hakim dari Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Persekutuan telah mendengar kes ini dengan teliti. Lebih daripada 57 orang saksi pendakwaan dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan pihak pembelaan turut mengemukakan 19 saksi. Kes ini berlangsung berbulan-bulan, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Semua bukti dan fakta telah diteliti dengan teliti sebelum keputusan bersalah dijatuhkan. Namun apa yang lebih menarik perhatian ialah desakan daripada pihak tertentu untuk mempercepatkan proses pengampunan Najib. Mengapa ada segelintir pihak yang begitu tergesa-gesa mahu hukuman diringankan atau lebih drastik lagi, mahu Najib dibebaskan sepenuhnya? Adakah kerana pengaruh politik, hubungan pribadi, atau kepentingan yang tidak kelihatan di permukaan? Persoalan ini timbul apabila kita melihat bagaimana isu pengampunan Najib bukan sekadar isu undang-undang, tetapi turut melibatkan naratif politik yang kompleks. Dalam kenyataan rasmi, Istana Negara telah memperjelaskan bahwa sebarang permohonan pengampunan perlu melalui proses rasmi, di mana Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan akan memainkan peranan penting dan keputusan akhir akan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun, walaupun kenyataan ini jelas, masih ada pihak yang terus mencipta tekanan seolah-olah mahu mempercepatkan proses ini tanpa menghiraukan sensitiviti terhadap sistem keadilan negara dan institusi diraja. Perpecahan pendapat juga jelas dalam kalangan parti politik utama. UMNO pada awalnya bercadang untuk mengadakan himpunan solidariti pada 6 Januari, tetapi akhirnya menarik diri daripada rancangan tersebut. Sebaliknya, PAS bertegas untuk meneruskan himpunan tersebut. Adakah ini menunjukkan ketidaksepakatan antara parti-parti yang kononnya berpadu dalam isu ini? Atau adakah ini satu titik politik yang lebih besar untuk menunjukkan kesetiaan kepada penyokong tegar mereka? Solidariti atau tekanan politik? Inilah persoalan yang memerlukan jawaban yang lebih mendalam. Lebih membimbangkan, polemik ini seakan-akan memberi gambaran bahwa isu pengampunan Najib adalah lebih penting daripada isu-isu rakyat marhain yang bergelut dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, harga barang yang melambung, dan jurang ekonomi yang semakin melebar. Dalam kenyataannya, Kadir Jasin menekankan bahwa terdapat berjuta-juta rakyat Malaysia yang memerlukan perhatian dan bantuan kerajaan. Namun, mengapa Najib seorang yang diberikan keutamaan? Adakah kerana kekayaannya atau kerana statusnya sebagai bekas pemimpin negara? Persoalan ini menyentuh aspek moral dan etika dalam sistem politik kita. Kadir Jasin juga mempersoalkan logik di sebalik dakwaan bahwa keseluruhan sistem kehakiman, termasuk hakim, pendakwa raya, dan penyiasat, telah bersubahat untuk menzalimi Najib Razak.
Adakah masuk akal untuk mempercayai bahwa semua pihak yang terlibat dalam case ini berkomplot untuk menjatuhkan Najib? Jika kita terima dakwaan ini, kita secara tidak langsung merendahkan kewibawaan sistem kehakiman negara yang sepatutnya menjadi benteng keadilan. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap institusi, kehakiman, dan sistem perundangan menjadi taruhan. Jika pengampunan ini dilihat sebagai kompromi politik, ia bukan saja akan merosakkan image negara tetapi juga menanam rasa tidak percaya dalam kalangan rakyat terhadap sistem yang sepatutnya melindungi mereka daripada penyelewengan kuasa. Mari kita jawab persoalan ini. Adakah pengampunan ini akan membawa kestabilan politik atau sebaliknya akan membuka pintu kepada lebih banyak ketidakstabilan dan ketegangan? Rakyat Malaysia sama ada di bandar atau luar bandar semakin bosan dengan polemik politik yang tidak berkesudahan. Mereka mahu pemimpin yang benar-benar fokus kepada isu rakyat, bukan yang sibuk dengan agenda pribadi dan permainan kuasa di sebalik tabir. Ini bukan kali pertama kita melihat bagaimana isu pengampunan Najib mencipta gelombang perdebatan nasional. Sebelumnya, pelbagai pihak telah memberi pandangan sama ada proses ini patut diteruskan atau tidak. Namun, kali ini dengan suasana politik yang semakin tegang dan perpecahan dalam kalangan parti-parti utama, ini menjadi satu isu yang lebih rumit. Lebih menarik lagi dalam kalangan penyokong Tegar Najib, beliau masih dianggap sebagai pemimpin yang telah banyak berjasa kepada negara. Mereka percaya bahwa beliau tidak bersalah dan telah menjadi mangsa kepada konspirasi politik. Tetapi di sisi lain, terdapat juga kelompok besar rakyat Malaysia yang percaya bahwa keadilan mesti ditegakkan tanpa mengira status atau kedudukan seseorang. Jika Najib diberi pengampunan tanpa alasan yang kukuh, ia bukan sahaja mencemarkan integritas sistem keadilan, tetapi juga memberi mesej yang salah kepada masyarakat bahwa golongan elit politik kebal daripada hukuman. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai Najib Razak sebagai individu, tetapi mengenai prinsip keadilan, ketelusan, dan kepercayaan terhadap sistem perundangan dan institusi negara. Jika sistem ini dilihat lemah atau mudah dipengaruhi oleh tekanan politik, kesannya akan dirasai oleh seluruh negara untuk jangka masa yang panjang. Kita sebagai rakyat perlu bertanya, kemana halat tuju negara kita jika isu seperti ini tidak ditangani dengan penuh integritas dan ketelusan? Kami mahu mendengar pendapat Anda. Adakah pengampunan Najib ini benar-benar tentang keadilan atau sekadar permainan politik semata-mata? Adakah proses ini wajar diteruskan atau kita harus mempertahankan prinsip undang-undang tanpa kompromi? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan kongsikan video ini. Dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah kuasa sebenar. Ingat itu. Jumpa lagi dalam analisis seterusnya. Analisis terkini, suara Anda. Sekian saja, terima kasih semua.